Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba', sambungan daripada hadis semalam. Pada suatu ketika setelah melihat beberapa orang sahabat, baginda SAW telah bersabda, "Cungkillah gigi kamu." Mereka berkata, hari ini kami tidak makan sedikit daging pun." Rasulullah SAW bersabda, "Daging saudaramu sipolan terselit di celah-celah gigi kamu. Dapat diketahui bahawa sipolan itu telah diumpati. Semoga Allah SWT meletakkan kita dalam penjagaannya kerana kita terlalu lalai dalam perkara ini." Bukan saja orang awam, bahkan orang-orang beragama pun terlibat sama. Bukan saja mereka dikatakan ahli dunia, majlis-majlis ahli agama pun umumnya tidak sunyi pada perbuatan ini. Lebih teruk lagi daripada itu ialah kebanyakan mereka tidak pun menganggap bahawa perbuatan itu sebagai mengumpat. Seandainya ada was-was dalam hati kita sendiri dan ada orang lain, maka kita akan menepisnya dengan alasan bahawa yang diperkatakan itu untuk memberitahu perkara sebenar. Nabi SAW telah ditanya oleh seorang, apakah itu mengumpat? Baginda SAW bersabda, bercakap tentang sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang di belakangnya. Penyoal tadi bertanya lagi, bagaimana jika perkara yang diperkatakan itu sememangnya ada padanya? Baginda SAW menjawab, itulah mengumpat. Jika ia sememangnya tidak ada, maka itu adalah fitnah. Pada suatu kali, Nabi SAW telah lalu berdekatan dua buah kubur. Baginda SAW bersabda, mereka berdua sedang mengalami azab kubur. Seorang daripadanya diazab kerana mengumpat dan seorang lagi diazab kerana tidak berjaga-jaga ketika kencing. Satu hadis Nabi SAW menyatakan, riba ada 70 cabang. Yang paling rendah dan paling ringan adalah sama dengan dosa berzina dengan ibu sendiri. 1 dirham riba adalah lebih dahsyat pada berzina 35 kali. Sementara riba yang paling buruk dan keji ialah mencemari maruah seorang Islam. Banyak riwayat yang menyatakan sekeras-keras amaran terhadap perbuatan mengumpat dan mencemari maruah seorang Islam. Hati saya berkeinginan untuk memilih daripada riwayat-riwayat itu hadis-hadis yang boleh dipercayai, lalu dibentangkan di sini kerana majlis-majlis kita terlibat dengan perkara itu. Tetapi tajuk yang sedang dibincangkan adalah berlainan, maka memadailah setakat ini saja. Semoga Allah SWT menjaga kita pada penyakit ini dengan keberkatan doa tuan-tuan. Tuan-tuan, semoga Allah SWT juga memelihara saya yang berdosa ini kerana saya banyak mengidap penyakit-penyakit batiniah. Seorang penyair bermadah, takabur, sombong, jahil, lalai, dengki, dendam dan sangka buruk, dusta, mungkir janji, riak, benci, mengumpat dan bermusuh. Apakah lagi penyakit yang tidak ada padaku ya Tuhan? Sembuhkanlah daku pada segala penyakit dan tunaikanlah segala hajatku. Sesungguhnya aku punya hati yang sakit dan engkaulah penyembuh bagi segala penyakit. Perkara ketiga yang perlu diambil berat oleh seorang yang berpuasa ialah penjagaan telinganya. Setiap perkara yang dibenci, yang haram untuk diperkatakan dan dikeluarkan oleh lidah, maka haram juga untuk memasang telinga mendengar perkara itu. Nabi SAW bersabda, kedua-dua orang yang mengumpat dan yang mendengar umpatan terlibat dalam dosa. Perkara keempat yang menjaga segala anggota badan yang lain seperti menjaga tangan pada memegang sesuatu yang haram, menjaga kaki pada berjalan pada sesuatu yang haram, dan demikianlah dengan anggota-anggota badan yang lain. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.